Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna وندمنا وندمنا يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Islam. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dikasihi pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, ayah-ayah muslimin yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan majlis ilmu kita pada bulan ini, walaupun kita ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah taala masih lagi diuji oleh Allah taala dalam wabak pandemik ini, dan kita sekali lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan PKP 2.0. Allah salli ala Muhammad. Ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tengok kepada barisan frontliner kita di luar sana, ya, terutama kepada anggota PDRM, kepada anggota ATM, ya, kepada anggota rela, dan juga khusus kepada, ya, pegawai-pegawai perubatan yang berada di peringkat hospital dan sebagainya, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok penat kita dengan penat mereka, penat lagi mereka. Tu ayat dah. Ya. Saya rasa sebab sikit lah, bukan sebab macam mana tuan-tuan. Hari ni kita dalam bulan ni, saya rasa dalam 2-3 hari ni panas sikit kita, betul tak? Musim panas. Ya, saya bekerja di Taiping, ulang-alik Taiping. Ya, tengok kadang-kadang anggota PDRM kita, anggota ATM kita rela berpanas, tuan-tuan. Berpanas, ya. Rasa kesian betul tengok dia orang. Ya, tapi nak buat macam mana atas amanah yang telah diberikan, ya, terpaksa juga mereka tanggung. Dan kita, tuan-tuan, juga diibaratkan sebagai frontliner. Kenapa saya nak kaitkan pada hari ini yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala? Ini ada kaitannya dengan kuliah-kuliah kita yang sudah. Kerana topik kita pada malam ini, saya nak khususkan kepada jangan biarkan hati kita keras dan lalai. Ya, makna muzakarah kita pada malam ini, jangan biarkan hati kita keras dan lalai. Ya. Kalau kita nak tengokkan, tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, permulaan dalam kehidupan kita bila kita celik mata saja. Ya, ayah-ayah yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita celik mata pagi tadi, tak, apa perkataan pertama yang kita keluarkan daripada lidah kita? Ya, adakah perkataan pertama kita sebut nama Allah? Adakah perkataan pertama kita membaca basmalah? Adakah perkataan yang pertama kita celik mata kita sebut apa? Alhamdulillah. Insya-Allah. Ataupun adakah kita bila celik mata je, dia tak datang dulu memuji-muji Allah, ya? Dia tak datang dulu untuk menyebut-nyebut akan nama-nama Allah, tapi dia lintas dulu masalah yang nak datang. Ya, sebab manusia ini begitu kompleks. Manusia ini begitu subjektif. Subjektif di sini iaitu manusia ini berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Begitulah juga dalam kadar iman kita. Al-iman al-yazidu wa yankhus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dalam memungkinkan kita nak redha,
Ya. Yang kita nak redha dengan ujian Allah di atas pandemik COVID ini, dan kita nak redha juga dengan perintah kawalan pergerakan yang radius 10 km 2.0 ni tuan-tuan. Pertama sekali, iaitu kita perlu diingatkan, ya, iaitu kita latih diri kita redha. Ya, redha. Saya sempatlah dalam bulan 1, bulan sudah tuan-tuan, saya telefon pensyarah saya dulu, iaitu Ashabul Fadilah, Profesor Madya Dr. Khairi tuan-tuan. Ya? Saya kata, Ustaz, saya kata, macam mana cerita sekarang ni wabak kita? Perkataan guru dia kata apa yang pertama, nak buat macam mana? Dia kata, ya, frontliner pun dah tak boleh nak buat apa dah. Nak buat macam mana lagi? Tapi kita sebutlah, lazimlah ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka tuan-tuan, kita banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, sebab bila kita menyebut akan zikir tersebut, melatih jiwa kita rasa redha dengan Allah. Tu pasalnya kita kuliah tuan-tuan, ya. Kalau style saya tu, kuliah saya memang 5 ke 7 minit tu pertama kita membawa, dalam majlis itu beristighfar kepada Allah. Kenapa kena istighfar pada Allah? Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Ya, saya banyak dosa, ayah-ayah. Kita semua banyak dosa. Kita tak tahu istighfar kita yang mana yang Allah Ta'ala nampak, dan Allah Ta'ala hapuskan dosa yang begitu tinggi. Ibarat kata baginda Nabi SAW, seperti al-jabal, seperti gunung. Ni kita mati esok ni tuan-tuan, dirahmati, dimuliakan Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW kata, kita bukan sekadar, ya, tubuh badan kita ni duduk bawah 7 kaki ke bawah tanah tuan-tuan. Tapi baginda Nabi SAW kata, mereka membawa dosanya yang sangat banyak, sehingga diumpamakan oleh baginda Nabi SAW setinggi al-jabal, setinggi gunung. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal tuan-tuan, ya, kita nak membawa, ya, dalam kita berdepan dengan ujian Allah ini, pertama, kita celik mata saja, kita latih diri kita bagaimana aku nak redha di atas ujian Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita nak kehidupan kita, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, redha betul-betul dengan Allah. Kata guru saya, redha ni ibarat bukan 90%, tapi kita nak pergi kepada tingkatan 100%. Tapi macam mana Ustaz nak buat? Memang susah lah tuan-tuan. Susah. Tapi kita ni sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, kita jangan putus asa dengan harapan. Kita dengan putus asa dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita celik mata tuan-tuan, ungkapan pertama yang perlu kita sebut dalam kita mendepani wabak ini, ujian Allah ini, sebutlah sama-sama tuan-tuan, iaitu alhamdulillah. Sebut sama-sama alhamdulillah. Kita celik mata, kita buka alhamdulillah. Rupa-rupanya tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, ulama kata sesiapa yang menyebut ia akan alhamdulillah ini, ia terbahagi kepada 4 pujian. Masya Allah. Alhamdulillah ini dia terbahagi kepada 4 pujian tuan-tuan. Ini dalam bab mengaji bab tauhid lah tuan-tuan. Iaitu bila menyebut akan ia, perkataan ini saya catatkan sebelum saya terlupa, iaitu alhamdulillah, kita sebut saja dalam menyebut alhamdulillah, pertama sekali Allah Ta'ala telah memuji Qadim kepada Qadim, iaitu Allah memuji dirinya sendiri. Ustaz, macam mana Allah nak puji diri sendiri? Itu adalah di atas rahsia Allah. Lagi tu. Ya. Ibarat tuan-tuan, kalau kita nak melihat kepada zat Allah, bolehkah kita tengok zat Allah? Tak boleh. Allah je tahu. Allah je tahu. Ya. Bagaimana kita nak esakan Allah Ta'ala itu daripada sudut zat, sifat, asma' dan af'al? Ya, sedangkan Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai'un. Allah tak serupa sesuatu tuan-tuan. Ya, Allah tak berjirim, Allah tidak berjisim, Allah tidak bertempat. Kita berjirim, kita berjisim, kita bertempat. Ya.
Maknanya tuan-tuan, sebut akan kita alhamdulillah, ya, macam ashabul fadilah. Tuan imam kita baca tadi suratul Fatihah. Alhamdulillah. Nampak? Kalau kita duduk, kita zikir ke pun kita sebut juga alhamdulillah, 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 tuan-tuan. Betul tak? Kata guru saya tuan-tuan, kalau boleh kita lazim ungkapan alhamdulillah zikir ini, kalau boleh tuan-tuan, lepas subuh buat 100 kali. Ha? Lagu mana nak buat tu? Lepas kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, kita sambung dengan doa kan. Habis doa tu, kata guru saya, bentara kita tak ada buat apa, sebutlah kamu alhamdulillah 100 kali. Ha? Lepas subuh. Dan juga selepas waktu asar. Sebab waktu asar tu kita sebut juga alhamdulillah sebanyak 100 kali. Itu pasalnya tuan-tuan, dalam kita nak tengok pada hati kita ni, jangan keras dan jangan kita lalai. Buka mata je kita ini, kita yakinlah kepada Allah, redalah kepada Allah. Ya, seperti mana yang kita selalu baca dalam doa al-masurat kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Aku reda Allah itu sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku reda Islam itu sebagai agama aku. Abi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku reda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabiku. Lagu tu. Maka macam mana kita nak latih secara psikologinya, secara ilmu nafsinya tentang dalamannya, iaitu kita latih buka mata alhamdulillah. Ya. Rupa-rupanya ulama kata siapa nyebut alhamdulillah terbahagi kepada 4 pujiannya, iaitu yang pertama sekali kita tengok balik puji qadim kepada qadim, iaitu Allah puji dirinya sendiri dengan lafaz alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, bila sebut alhamdulillah itu, puji qadim itu kepada hadis, kepada kekasihnya, iaitu puji Allah itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi. Ya. Yang ketiga, Allah sallallahu alaihi, puji makhluk itu kepada Allah. Ya, puji hadis itu kepada qadim. Hadis kepada qadim itu makhluk kepada Allah dengan ucapan apa tuan-tuan? Alhamdulillah. Betul tak? Kita makan tadi tuan-tuan. Saya balik kerja tadi, orang rumah saya dia siap, abang dah buat Milo panas. Oh, sedapnya. Abang, alhamdulillah petang ni kita makan roti sosis, bubur mayonis, goreng-goreng sikit. Ya, apa nama resepi rumah saya tadi tak tahulah. Saya tengok lepas balik lepas mandi tu, tak tengok atas meja, Allah berselera betul. Kita sebut apa? Alhamdulillah. Ya. Kita ada kenderaan tuan-tuan. Ya, baru ni tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Semalam jemaah saya dekat tempat rumah saya, dia kata, ustaz, bila kita ada masalah COVID ni, ada masalah PKP ni, ada juga ahli jemaah kita yang ibarat terputus pendapatan. Ya, maka saya kata nak buat macam mana? Satu hamba Allah yang saya betul-betul sejujurnya saya pernah jumpa dalam seumur hidup saya 36 tahun tuan-tuan, ini seorang hamba Allah. Ya, dia kata, ustaz, boleh tak ustaz, biar saya jadi kutip derma. Saya nak kutip derma untuk lorong perumahan kita je ustaz. Dan saya nak jumpa dengan pengurusi surau kita, kata buat bantuan dan sebagainya. Saya kata teruskan. Masya-Allah. Malam tadi bila dengar, dia kata, ustaz, alhamdulillah kutipan lorong kita, lorong kami tu ada lebih kurang tak silap saya 20 buah rumah macam tu lah tuan-tuan. Alhamdulillah kutip tu dah dekat RM700 dapat. Ya? Maka petang semalam saya pergi ke rumah hamba Allah tu, memang sedih hamba Allah. Alhamdulillah saya bagi sikitlah makanan. Bila tengok anak kecil tuan-tuan, tengok anak kecil, Allahirrahmanirrahim. Bayang tuan-tuan, anak kecil tak tahu apa-apa. Tak ada makan, tak ada minum, tak tahu apa-apa. Macam mana nak buat lah. Maka kita bersyukur pada Allah. Maka yang ketiga ni katanya, puji hadis itu kepada qadim itu dengan lafaz alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita ada rezeki kita nak makan. Kita ada rezeki kita nak minum. Kita ada rezeki nak bagi tempat tinggal yang elok, yang berteduh, yang selamat untuk isteri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita. Alhamdulillah kita ada rezeki malam ni tuan-tuan. Alhamdulillah majlis agama benarkan buat kuliah juga tuan-tuan. Walaupun PKP. Betul tak tuan-tuan? Ini rezeki kita. Rezeki kita. Ya. Itu pasal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bersyukur dengan Allah banyak-banyak. Pasal yang ketiga ni katanya tadi, puji hambanya kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillah.
Lagu tu. Dan yang keempat dikatakan puji hamba kepada hamba. Hadis kepada hadis. Contoh tuan-tuan, kita jumpa sahabat kita. Jumpalah sahabat kita, oh cantiknya baju, oh, cantiknya kopiah, cantiknya. Makna kita muji dia tu, Masya Allah. Dia puji dia, terus kita ingatkan kepada siapa yang menjadikan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Maka macam mana kita nak latih diri kita sebelum kita nak menjurus kepada hati kita tidak lalai dan hati kita tidak keras, kita mulakan kehidupan kita dengan memuji-muji ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata guru saya, wujudul haqq daimul baqi wal malikul haqqul mubin. Ni. Wujudul haq, kamu hak Allah. Kita semua hak Allah. Semua hak Allah belaka ni. Ya? Apa yang ada rezeki kita, jangan kita rasa perasan hak kita, tak. Hak Allah. Anak kita, isteri kita, siapa saja, semua tu hak Allah. Allah belaka, Allah punya. Allah yang punya belaka. La. Daimul baqi, kamu telah dibersihkan oleh Allah. Lagu mana? Ni. Qalbun salim. Yang saya akan membawa ayah-ayah kepada jiwa, kepada kalbu yang salim, yang sejahtera. Itu pasal tuan-tuan, rentetan daripada kuliah kita yang saya catatkan tuan-tuan, sebab kita akan tamat lagi 20 minit, 8.41. 41, iaitu kita nak imbau tuan-tuan, saya telah berkongsi dengan ayah-ayah tentang bicara perbuatan yang menyebabkan kita muflis akhirat dan apakah kesannya, betul tak? Apakah kesannya? Dari sudut amalan kita yang dia tak terima Allah Ta'ala, yang telah diangkat oleh malaikat hafazah. Tak, kita review balik, kita ingat balik, kita buat revision sikit lah. Maka yang seterusnya, kita melihat kepada bagaimanakah nasihat baginda Nabi SAW. Bismillah. Bagaimana nasihat baginda Nabi SAW? Saya ingat kita kongsikan 10 nasihat baginda Nabi SAW untuk menyelamatkan kita daripada kita tak terjerumus kepada muflis akhirat. Ya. Saya ingat kita dah cerita 2 topik besar ini dalam tempoh 3 bulan. Saya ingat lah. Dan pada bulan ini tuan-tuan, kita nak tengok bagaimana kita nak membawa supaya jangan biarkan hati kita ini keras dan lalai. Tak. Nak tengok kepada jiwa kita, kepada hati kita, jangan biarkan hati kita ini keras dan lalai. Cuba kita tengok sedikit hadis baginda Nabi SAW. Ala wa inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasada kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Apa dimaksudkan? Ini hadis ini selalu dibacakan oleh mana-mana para penceramah kita, para ustaz kita, para guru-guru kita. Ya. Cuba kita tengok, ketahuilah bahawa pada jasad ni, dulu saya ngaji tuan-tuan, bila cerita bab ni, ketahuilah bahawa pada jasad tu kita kena tengok bukan jasad orang, jasad kita. Itu kaedah motivasi agama. Ya? Sama kita baca Quran, ayahanda yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita baca Quran, ya? Contohlah, Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah. Minta tolong pada Allah. Maka bila kita tengok ni, kalau kita tujukan maksud ini kepada orang lain, dia tidak akan mendatangkan motivasi ekstrinsik kepada kita, motivasi luaran kepada kita. Takkan datang. Sama juga dalam hadis ini. Apa dikatakan? Ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Pada jasad kita ada segumpal daging. Ya? Kalaulah kata, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati, iaitu qalbun kita. Kata guru saya, qalbun salim. Maka bagaimana kita nak jadi hati yang sejahtera ini? Ya, saya memetik kitab yang telah dikarangkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu dalam kitab Kimya'atus Sa'adah, iaitu kimia kepada kebahagiaan. Ya, kimia kepada kebahagiaan. Kita ni ada peringkat hati kita.
Ada peringkat hati kita. Seingat saya, waktu saya membuka kuliah dijemput kuliah pertama di masjid tuan-tuan, masjid kita ni tuan-tuan, saya ceritakan tentang Qimyatus Sa'adah. Saya ceritakan. Setiap kita ni ada jenis hatinya. Kita kena kenal hati kita. Kena kenal hati kita. Adakah hati kita kata hati yang sakit? Hati yang mati, maaf. Hati yang mati. Hati yang mati ini, nafsu yang ada kepada dirinya adalah nafsu ammaratul bisu. Nafsu yang dicela oleh Allah Ta'ala. Ya? Nafsu dicela Allah Ta'ala. Lagu mana? Contoh, bila tengok, senang nak katalah, tengok sahabat andai kita, ahli keluarga kita bertambah nikmat. Kita rasa, sakit benar hati teman, dia kata. Tak? Ya? Lepas tu bila tengok ada abang sulung kita ke tegur kita, contohlah kamu jangan buat macam ni, tak elok. Tapi kita kata apa? Suka hati aku lah, kubur tu lain-lain. Makna bila ditegur akan kesilapan, ya, kita tak terima. Kata guru saya, dia menolak akan kesilapan yang dia buat. Lagu tu. Apa maksudnya? Hati yang ada pada dirinya adalah hati yang mati. Ini kita tak mahu tuan-tuan. Yang saya bacakan hadis ini supaya kita sama-sama diizinkan, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hati yang qalbun salim. Amin amin rabbal alamin. Maka Imam Al-Ghazali kata hati yang mati itu, ya, nafsu, iaitu jiwa yang ada pada dirinya, iaitu nafsu ammaratul bisu. Nafsu yang menjurus kepada kejahatan. Yang menjurus kepada kejahatan. Itu lagu tu. Kita tengok sama-sama tuan-tuan. Ada tak kita kategori hati yang mati ni? Ya, tengok orang lain susah musim Covid ni, melantaklah bukan keluarga aku, contoh. Tak ada kena-mengena dengan keluarga saya, ustaz. Jangan macam tu. Ya. Yang kedua, cuba kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali Hujatul Islam, iaitu adakah hati kita ini hati yang sakit? Ya. Hati sakit ini tuan-tuan, nafsu yang ada pada dirinya, jiwa yang ada pada dirinya adalah nafsu lawamah. Lawamah. Ya. Macam mana kita nak ubat? Imam Al-Ghazali kata bagaimana nak ubat hati yang sakit? Tuan-tuan, kalau kata kita sakit apa sekali, ya. Tadi saya tengok tuan-tuan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tuan-tuan, tentang rancangan kerajaan kita tentang vaksin tuan-tuan. Saya tahu bagaimana kepayahan mereka tuan-tuan, ya. Pasal saya minta pada diri kita semua tuan-tuan berdoa pada Allah sungguh-sungguh, kita sama-sama. Sebab bila kena Covid ini tuan-tuan, dia bukan menjejaskan seorang hamba Allah, dia akan terjejas kepada semua ekosistem. Lagu tu. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, Covid ini yang tak nampak pun mikroorganismanya, kita tak nampak bagaimana mampu melumpuhkan pertumbuhan ekonomi. Bukan Malaysia saja tuan-tuan, serata dunia. Bagaimana tuan? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kita tengok pula dari aspek yang lain. Maka tu pasal tuan-tuan, kita jangan tengok benda siapa yang salah, siapa yang betul, siapa semua tak. Tapi kita menjurus kepada mencari nilai keinsafan. Ya? Ataupun kita tengok apa yang berlaku ujian ini supaya kita menginsafi di atas apa kesilapan yang kita lakukan. Itu pasalnya nafsu lawamah yang saya ceritakan tadi, hati yang sakit tadi boleh diubati dengan zikrullah. Hati yang sakit tadi boleh kita ubati dengan majlis ilmu. Lagu tu. Dan juga berkata guru saya, ya, orang yang menjaga amalnya, orang yang menjaga majlis ilmunya, orang yang menjaga solatnya, semua itu sedang melakukan proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia yang kita namakan sebagai tazkiyah an-nafs. Proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Lagu tu. Boleh ayah-ayah? Maka yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, kita tengok adakah hati kita ini hati yang sejahtera. Lagu mana contoh hati sejahtera? Sebab nafsu yang ada pada hati sejahtera, iaitu nafsu mutmainnah. Ini dibaca oleh Ashabul Fadilah, tok-tok imam kita. Apa dibacakan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang,
Kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu reda, dan Allah jua reda terima kamu. Fi ibadi, dalam keadaan hamba-Ku yang sebenar-benarnya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga Aku. Maka hati yang sejahtera tadi iaitu memiliki nafsu dan jiwa yang mutmainnah. Itu pasal ayat-ayat tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan hati kita keras dan lalai. Ya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini telah diingatkan oleh Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Dia katakan tuan-tuan, dia suruh kita berwaspada ke atas hati-hati yang keras dan hati yang lalai. Ke atas hati yang keras tadi tu diumpamakan sebagai hati yang mati. Ya, orang dah tegur dah, kenapalah kamu buat benda macam ni. Nak jadi elok, ya, fastabiqul khairat. Kita berlumba-lumba nak buat baik. Nah, maka bila ada watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Nah, berpesan di atas dasar kebenaran, berpesan di atas dasar kesabaran. Bila orang tegur kita suruh jadi elok, kita boleh kata lantak hanglah. Contoh tuan-tuan nak. Maka hati kita keras. Ya, siapa yang kenal hatinya keras? Siapa yang kenal hatinya lalai? Tak lain diri empunya dirinya yang kenal dia keras dan ia lalai. Itu tuan-tuan. Tak? Itu kata ulama tasawuf, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal akan Allah. Insanu siru wa ana sirruhu. Kenallah diri kamu, maka kamu akan kenal siapa penciptamu. Lagu tu. Maka tuan-tuan dan ayah dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad minta kita waspada diri kita. Sama-sama kita waspada diri kita. Setelah kita dah tahu dah, kalau katalah kita ni beramal, tetap lagi kita melakukan perkara yang merosakkan amal kita. Contoh, merosak amal kita, kita merompat. Maka kita dah cerita dah pada episod kita yang lalu, amalnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak terima. Daripada langit pertama lagi Allah tak terima. Ya. Pasalnya peringkat yang sekarang ini kita bicara ke tentang jangan biarkan hati kita keras. Jangan biarkan hati kita lalai. Siapa yang kenal hatinya keras, siapa yang kenal hatinya lalai, itu diri empunya diri. Diri dia je kenal. Kita je kenal diri kita, tuan-tuan. Ya, kita je kenal diri kita. Lagu tu. Ya. Dan dalam bab lalai ni tuan-tuan, dalam bab lalai ini, bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi SAW berkata, bila kita tengok dalam satu hadisnya, wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Iaitu yang bermaksud, ingatlah bahawa Allah tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai. Macam mana hati lalai ni tuan-tuan? Contohlah Ashabul Fadilah. Tuan Imam kita baca doa tadi, kita sebagai makmum, antara baca doa tu, patutnya kita apa? Mengaminkan. Amin, amin. Walaupun kita faham ke tak faham ke, kita amin je tuan-tuan. Amin, amin. Kita mengharap betul-betul Allah Ta'ala. Tak. Tapi bila kita punya pemikiran memikirkan, mana letaknya awak punya kunci motor ya? Nak pergi masjid ni. Pagar tutup tak tutup. Tutup tak tutup. Tutup tak tutup. Tuan-tuan. Betul tak? Menentang doa ni. Ya. Sebab doa ni baginda Nabi SAW kata, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum pada ibadah. Tak? Kita nak berdoa ni bukan doa pada makhluk. Kita nak berdoa kepada Qadim. Yang menjadikan kita. Nak bersungguh-sungguhlah kita. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana saya baca baru ni kisah Ustaz Abid Liu, tuan-tuan. Saya memang tabik spring lah, tuan-tuan. Masya Allah. Saya teringat bila apa yang berlaku kepada Ashabul Fadilah Ustaz Abid Liu, tuan-tuan. Punya Masya Allah. Saya menggambarkan dalam satu ayat Quran, Allah Ta'ala cerita dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah kamu agama Allah. Tuan-tuan cuba tengok, ya, bagaimana saya mengikuti, ya. Ustaz Abid Liu ni saya mengikuti.
Tengok dia, Masya Allah, tabarakallah. Ya, dengan buka supermarketnya, ya, Masya Allah. Saya dipahamkan oleh sahabat saya sendiri. Dia kata, Ustaz, barang yang dekat supermarket Ustaz Bik Liu ni lebih murah lagi daripada pasaran yang ada. Tuan-tuan, ya, pasar rayanya bukannya ada satu, tuan-tuan, lebih daripada satu. Siapa punya rezeki ni? Maka saya terlihat balik satu firman Allah, allazina amanu yuhajiru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ya, tuan-tuan, cuba kita tengok perjalanan hamba Allah tersebut. Dia tolong orang, dia tolong agama Allah. Dia tolong agama Allah. Dia yakin bahawa apa, tuan-tuan? Bahawa Allah bagi rezeki kat dia. Darajatan indallah. Allah angkat darjat dia, tuan-tuan. Allah angkat darjat dia. Siapa dia berhijrah pada jalan Allah, Allah janji 3 perkara. Berhijrah ni termasuklah, tuan-tuan, kita nak tolong orang ke, kita nak mengubah diri kita daripada tak elok kepada elok, daripada elok kepada lebih elok. Ingatlah, ada 3 perkara yang Allah Ta'ala janji dalam Al-Quran. Apa dia? Yang pertama, darajatan indallah. Allah angkat darjat dia. Ni yang saya lihat kepada Ustaz Bik Liu, tuan-tuan. Allah angkat darjat dia. Tidak ada manusia yang tak kenal Ustaz Bik Liu. Betul tak? Betul. Saya tanya anak buah saya umur 6 tahun, buah habis tadika. Ni siapa? Saya tunjuk. Siapa? Ni Ustaz Bik Liu lah. Nampak, tuan-tuan? Umur 6 tahun. Takkanlah kita ni umur 30, 40, 50 kita tak kenal Ustaz Bik Liu. Tak. Darajatan indallah. Seluruh pelosok dunia kenal. Makna Allah sedang mengangkat darjat. Yang kedua, al-maghfirah. Allah ampunkan dosa ini, kita akan tahu waktu kita mati esok. Yang ketiga, ini saya nampak, warizkun karim. Allah timbulkan rezeki yang sangat mulia. Tuan-tuan, tengok rezekinya, Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, rezekinya, Allahumma salli ala Muhammad. Saya dipahamkan, Allah salli ala Muhammad. Ya? Saya tanyalah pada kenalan yang sangat rapat dengan Ustaz Bik Liu. Saya kata, pendapatan Ustaz Bik Liu ni sehari berapa? Dia tengok ke saya, dia kata, Ustaz, alhamdulillah pendapatannya. Tuan-tuan nak tahu ke pendapatan dia sehari berapa? Tuan-tuan nak tahu? Tak nak tahu, saya tak bagi tahu. Nak tahu ke tak nak tahu? Tuan-tuan, sehari lebih daripada 65,000. Sehari, bukan sebulan. Maka, ini yang saya nampak. Tuan-tuan nampak tak? Apakah hati yang ada kepada beliau? Hati yang sejahtera. Dia sedih tengok manusia yang hidup bawah jambatan. Lah, kita ada WhatsApp masjid, kita ada WhatsApp surau, kongsikan orang susah, ya, apa nama tu, dah roboh atap ke, pecah lantai, masuk air. Ada tak kita nak cuba hulur RM1, RM2, RM5? Contoh kan? Lagu tu. Sebab kita tak yakin di atas pertolongan Allah. Kita tak yakin bila kita memberi, Allah beri lagi banyak. Lagu tu. Macam tuan-tuan, diingatkan oleh Imam Al-Habib Imam Al-Haddad ini, iaitu waspadalah diri kita supaya diri kita tak jadi, hati kita tidak menjadi keras dan lalai. Sebab sesiapa yang lalai, kata baginda Nabi SAW, ya, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena tengok satu lagi, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwil wal asal wa la takun minal ghafilin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah Tuhan di dalam hati kamu dalam keadaan rendah hati dan takut pada kamu. Ini juga telah saya ceritakan bila kita membicara tentang takwa, Imam Al-Ghazali pecahkan dalam Al-Quran itu banyak makna takwa. Antara salah satunya takwa itu dia rasa takut dan juga haibah, gerun dengan Allah. Siapa di kalangan kita rasa gerun dengan pandemik ini, bermaksud sedang ada proses takwa dalam dirinya. Maka kita habiskan tuan ayat ini, ya, dan bukan dengan suara yang keras di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang lalai. Maka kesimpulannya tuan-tuan,
Ya, bagaimana kita nak jaga diri kita supaya hati kita tidak menjadi hati yang keras dan lalai. Kita celek mata kita, pujilah Allah. Zikirlah kepada Allah dan kita ingatlah, ya, bila kita menyebut hamdalah tersebut, maka terbahagi 4 pujiannya. Ya. Dan kita lihatlah, ya, kalau kata kita lalai, maka doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa cukup sekadar itu kesimpulannya tuan-tuan. Kita jaga diri kita, hati kita yang paling penting. Ya, hati kita yang paling penting. Dan insya-Allah pada sesi akan datang saya akan bicarakan bagaimanakah proses takhalli, tahalli dan tajalli yang berlaku untuk menghasilkan qalbun salim. Ya, untuk menghasilkan qalbun salim. Dan saya minta ampun, minta maaf kepada ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Taala jika kuliah saya tidak mencapai standard tuan-tuan. Minta ampun, minta maaf, saya ni tak reti apa. Belajar pun tak pandai, bangunannya tinggi. Ya, minta ampun, minta maaf. Moga-moga ia mendapat manfaat pada diri kita. Ya. Ilahi anta maqsudihi wa ridaka matlubi. Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku. Kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana binurika hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun والجزام السيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aku